Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita masuk dalam topik seterusnya dalam CQ 152 iaitu topik ke-8, insan beradab sebagai matlamat pendidikan. Okey. So hari ini kita akan tengok tentang apa itu insan beradab, apa itu adab dan akhlak, seterusnya kaedah pendidikan akhlak dan model akhlak insan kamil dan seterusnya kesimpulan. Okey. So hari ini diharap kita dapat memahamilah tentang konsep insan beradab dan mempelajari tentang konsep adab dan akhlak. Seterusnya harap dapat mengaplikasilah kaedah pendidikan akhlak sebagai metod dalam membentuk akhlak. Okey, yang pertama insan beradab. Okey. So, insan beradab, kita tengok tentang definisi takdib. Takdib itu dibangunkan daripada perkataan adaba yu'addibu takdiban, yang bermaksud penyucian atau membersihkan seorang daripada kekotoran. Okey, takdib daripada segi terminologi bahawa maksud suatu proses mendidik atau membentuk. Seorang individu yang terdidik mempunyai keupayaan atau kemampuan untuk mengembangkan segala potensinya ke arah pembentukan pribadi, sikap dan khasiah yang selaras dengan acuan pembentukan yang ditentukan oleh Allah SWT. Okey. So, makna adab itu menunjukkan pengertian mendidik secara sepadu ataupun integrasi, kan? Merujuk kepada disiplin diri zahir dan batin meliputi aspek akli, akal, jasmani dan rohani, kan? Adab juga adalah bermaksud kesopanan, kemesraan dan kehalusan budi pekerti, kan? Boleh juga dikaitkan dengan unit sastra yang lembut contohnya, kan? Menjelaskan pengetahuan tentang hal-hal indah yang dapat mencegah dari kesalahan. Okay. Al-Atas mentakrifkan adab sebagai pengenalan dan pengiktirafan hakikat bahawa ilmu dan segala yang wujud itu teratur bertingkat-tingkat mengikut martabat dan darjatnya masing-masing, kan? Jadi adab itu juga adalah pengenalan dan pengiktirafan tempat yang wajar bagi seorang berhubung dengan hakikat tersebut serta dengan kebolehan dan potensi jasadi, akli dan rohani masing-masing. Seterusnya kita nak tengok tentang kaitan antara adab dan akhlak. Okey. So, menurut atas, adab itu melibatkan hal-hal berikut. Contohnya, sesuatu tindakan untuk mendisiplinkan akal fikiran, jasad dan jiwa, kan? Ia juga berkait dengan pencarian kualiti dan sifat jiwa dan fikiran yang baik, kan? Ia juga berkait tentang perilaku yang benar dan sesuai berlawanan dengan perilaku salah dan buruk, kan? Ia juga adalah satu ilmu yang dapat menyelamatkan manusia daripada kesalahan dalam mengambil keputusan dan dari sesuatu yang tidak terpuji, kan? Adab juga adalah satu pengenalan dan pengakuan kedudukan secara benar dan tepat. Ia merupakan satu kaedah mengetahui yang menghasilkan kedudukan secara benar dan tepat, dan ia adalah satu jelmaan keadilan sebagaimana ditunjukkan oleh hikmah, kan? Akhlak pula merujuk kepada asal dia berasal pada perkataan al-khuluq, iaitu budi pekerti, tingkah laku dan tabiat, kan? Istilahnya Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentuk perbuatan dengan mudah tanpa berkehendakkan pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Maknanya kita dah tak perlu fikir, kan? Benda tu dah berlaku secara natural, kan? Secara alami. Okey. So, seterusnya kita nak tengok tentang kaedah pendidikan akhlak. Okey. So, ada beberapa lah kaedah pendidikan akhlak ni. Yang pertama, penghayatan Al-Quran dan Sunnah, kan? Yang kedua, menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah, kan? Sebagai satu role model lah, bahasa mudah dia, kan? Seterusnya, pelaksanaan ibadah, kan? Yang seterusnya adalah ilmu pengetahuan itu ada didikan dan latihan. Seterusnya, tarbiyah ruhiyah dan juga muhasabah diri. Okey. So, yang pertama adalah penghayatan Al-Quran dan Sunnah, kan? Sabda Rasulullah SAW, ajarkanlah anak kamu 3 perkara. Yang pertama, mencintai Nabi kamu, mencintai keluarganya dan membaca Al-Quran, kan? Sebab para pembaca Al-Quran berada di sisi arasy Allah SWT bersama para anbiya pada hari tiada naungan melainkan naungan Allah sahaja, kan? Jadi penting untuk mendidik anak supaya beriman dengan Al-Quran, mempelajari, membaca, menghafal, menghayati dan mengikat diri dengan Al-Quran, kan? Itu Al-Quran. Tapi itu penting juga untuk kita menghayati As-Sunnah, kan? Dan pentingnya pengajaran Al-Quran supaya lidah itu fasih membaca Al-Quran, jiwa terharu dengannya, hati khusyuk, air mata berlinang ketika membacanya dan tertanam dalam diri keimanan, kan?
Dan penting untuk mendidik anak supaya mencintai Rasulullah SAW. Kan? Ini kita ajarlah melalui sirah, akhlak pribadi, perjuangan Rasulullah SAW dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang sangat mengambil berat tentang pendidikan anak-anak, iaitu mengajarnya Al-Quran, hadis Nabi, cerita para solehin dan sebahagian hukum agama. Kan? Ibn Khaldun pula dalam kitab Muqaddimah mengingatkan betapa pentingnya pengajaran dan penghafalan Al-Quran kepada anak-anak. Dan menurut Ibn Khaldun, sungguhnya pengajaran Al-Quran itu adalah asas semua pengajaran pada segala dasar pendidikan di seluruh negara Islam. Kan? Kerana ia adalah syiar agama yang akan membawa kepada ketetapan akidah dan kemantapan iman. Okey, seterusnya adalah menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah. Kan? Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW itu menjalani kehidupan berasaskan Al-Quran. Kan? Dalam suratul Qalam ayat keempat, dan sungguhnya engkau, ini Muhammad, mempunyai budi pekerti yang agung. Kan? Jadi pujian, pengiktirafan dan ini daripada Allah itu kepada Rasulullah SAW. Kan? Dan praktis hidup baginda SAW adalah berdasarkan Al-Quran. Okey, seterusnya adalah pelaksanaan ibadah. Kan? Yang pertama, kita tengok tentang rukun Islam lah. Kan? Pertama, kalimah syahadah, iaitu mengabdikan diri kepada Allah SWT tanpa berbelah bahagi. Kan? Yang kedua, melakukan solat 5 waktu. Kan? Seterusnya, puasa. Kan? Puasa itu dapat mendidik sifat taqwa, nafsu tunduk pada kebenaran. Seterusnya zakat. Kan? Zakat itu dapat menyucikan harta dan diri. Kan? Seterusnya melakukan ibadah haji. Kan? Yang seterusnya adalah tentang ilmu pengetahuan, itu melalui didikan dan latihan. Kan? Okey, melalui pendidikan contohnya kita tengok tentang pendidikan berkaitan dengan contoh teladan, pendidikan berkaitan dengan adat kebiasaan, kan? Pendidikan ada nasihat, ada bimbingan, ada pemerhatian, ada pengawasan, ada konsep denda, ada konsep hukuman, kan? Seterusnya kita juga buat latihan, kan? So latihan itu dapat mengukuhkan dan memperkasakan sesuatu amalan. Okey. Dan bila mana kita amalkan kebaikan itu daripada kecil, bila dewasa ia akan jadi satu kebaikan. Kan? Bagaimana peribahasalah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Okey. So, Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, kan? Dia menceritakan tentang Khalifah Harun al-Rashid. Apabila menyerahkan anaknya kepada pendidik, beliau berkata, "Wahai Ahmar, sesungguhnya Amirul Mukminin telah menyerahkan kepadamu buah hatinya. Maka letakkan tanganmu ke atasnya dengan lemah lembut. Ketaatan kepadamu adalah wajib. Letakkanlah dirimu kepadanya seperti mana engkau meletakkan dirimu kepada Amirul Mukminin. Ajarkanlah dia membaca Al-Quran. Kenalkanlah dia dengan sejarah. Pupukkanlah dia dengan syair-syair. Penuhkanlah dadanya dengan hadis Nabi SAW. Tunjukkanlah dia cara bertutur dan permulaannya. Jarangkanlah dia dari ketawa melainkan pada waktunya. Janganlah sampai berlalu satu saat pun melainkan engkau asapkanlah dia dengan perkara-perkara yang berfaedah tanpa menyusahkannya. Okay. Kelak akan mati pula otaknya. Janganlah terlalu beringan-ringan untuk memberinya masa lapang. Kelak dia akan merasa sedap dan sentiasa ingin berlapang-lapang masa. Luruskanlah dia sekadar yang termampu dengan mendekatkan diri kepadanya dan lakukanlah dengan berlemah lembut. Okay. Tetapi jika dia menolak dengan sikap ini, maka hendaklah engkau mengambil sikap yang keras dan kasar. Kan? Ini apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin kepada pendidik anaknya. Okey. Seterusnya adalah tentang tarbiyah ruhiyah, kan? Okey. So pentingnya tarbiyah ruhiyah ini, kita nak perbaiki jiwa, kita nak lembutkan hati kita, kan? Sebab kekuatan jiwa itu terletak pada kekuatan akidah ataupun kekuatan iman, kan? So iman yang kuat itu akan menghasilkan akhlak yang mulia, kan? Kita nak ukur kuat atau lemah iman itu, kita ukur daripada akhlak, kan? Ini yang kita boleh lihat, kan? So bagaimana nak melakukan tarbiyah ruhiyah ini? Ada pelbagai lah, kita zikrullah, tadabbur, istighfar, selawat, berdoa, tasbih, tahmid, munajat dan sebagainya. Okey. Kita juga boleh melaksanakan kefarduan. Maknanya kita perlu melaksanakan kefarduan, kewajipan dan tuntutan. Kita boleh memperbanyakkan amalan sunat, memperbanyakkan zikrullah, istighfar, sebagainya, baca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, meninggalkan dosa dan menjauhi maksiat, dan tazkiyatun nafs, kan? Menyucikan jiwa, kan? So ia adalah satu pembersihan jiwa ataupun hati dari nafsu yang mengajak ke arah kejahatan, kan?
So nafsu itu tempat terkumpulnya sifat tercela pada manusia. Itu seperti marah, syahwat, kan? Dan ia adalah hendaklah ditundukkan. Okey. So kedudukan hati itu menurut Nabi SAW, ketahuilah bahawa dalam badan manusia itu ada seketul daging, kan? Apabila ia baik, maka baiklah badan seluruhnya, kan? Dan idza fasada jasad kulluh, kan? Apabila dia rosak, rosaklah badan sekaliannya, kan? Ketahuilah itu adalah hati. Okey. So jenis-jenis hati yang mati itu adalah tidak peduli dengan persoalan ketuhanan, kan? Tidak mengakui kewujudan Tuhan, dia berpandukan hawa nafsu semata-mata dan juga pemikiran semata-mata, kan? Tanda-tandanya kita boleh tengoklah pemahaman anti Tuhan ataupun syirik, kan? Sentiasa melakukan maksiat, tidak rasa berdosa dan bangga dengannya, kan? Dan menghambakan diri pada hawa nafsu. Okey. Dan yang terakhir adalah proses muhasabah diri. Okey. So muhasabah diri ini kita hendak sentiasa muhasabah ataupun menghitung diri. Kita tengok apa yang telah kita lakukan, berapa banyak amal soleh ataupun pahala yang kita kerjakan, dan apakah kita melakukan dosa, kan? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, hisablah diri anda sebelum diri anda dihisabkan, dan timbanglah amalan anda sebelum amalan anda ditimbangkan. Okey. Dalam surah Al-Hajj ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Okey, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan daripada amal-amalnya untuk hari esok, kan? Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Okey, so menurut Ghazali ada 4 kaedah muhasabah diri. Okay, yang pertama melalui guru mursyid, yang kedua mencari sahabat yang benar, yang ketiga melalui mulut musuh. Menarik melalui mulut musuh, dan yang terakhir bergaul dengan orang lain. Okey. Seterusnya kita nak tengok tentang model akhlak insan kamil. Okey. So apa itu insan kamil? Menurut Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili, insan kamil itu artinya manusia yang sempurna, kan? Insan itu manusia, kamil itu sempurna, kan? Dan Al-Jili merumuskan insan kamil ini merujuk pada diri Nabi Muhammad SAW sebagai contoh manusia yang ideal, kan? Okey. Dalam surah Al-Qalam ayat keempat, Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya engkau yang Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia, kan? Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya adalah ada dalam diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi kalian, iaitu orang-orang yang mengharapkan keredaan Allah dan kebahagiaan hari akhirat, serta banyak mengingati Allah. Okey, so kriteria insan kamil yang ada pada diri Rasulullah SAW itu, yang pertama sifat amanah yang dapat dipercayai, kan? Dan Rasulullah SAW itu juga bersifat fatanah, cerdas, pandai, kan? Dan Rasulullah SAW juga mempunyai sifat tabligh, iaitu menyampaikan. Okey, so ciri-ciri insan kamil, yang pertama adalah keimanan, kan? Ada persaudaraan, ada gigih dalam melakukan kebaikan dan kebenaran, kan? Ada ketertiban, memiliki keilmuan, ada keadaban, dan juga memiliki ketakwaan, kan? So ciri-ciri inilah yang menjamin manusia menjadi sempurna dan mencapai hasanah dalam dunia dan juga hasanah di akhirat. Okey, so kesimpulannya dalam era ini keperluan pembentukan akhlak itu semakin mendesak, kan? Sebabnya berlaku gejala keruntuhan akhlak itu semakin berleluasa, kan? So kegagalan membentuk akhlak yang mulia akan membawa manusia itu ke arah kemunduran dalam peradaban. Okey, so banyak halangan ke arah pembentukan akhlak, kan? Justru gandingan semua pihak adalah perlu dalam membentuk insan beradab. Okey, ini antara rujukan yang disediakan. Okey, kita akan sambung dalam topik seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.